jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama man ahsaha dakhala al-jannah barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ni kita akan berkongsi beberapa perkara yang berkaitan dengan sirah perjuangan Rasulullah SAW. Sirah ini tuan-tuan satu benda yang hidup. Dia bukan benda yang mati. Walaupun Nabi SAW dah meninggalkan kita lebih 1400 tahun. Tetapi segala pedoman sejarah perjuangan peninggalan Nabi itulah qudwah kita, ikutan kita ila an nalqallaha sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala wa huwa radin anna dalam keadaan Allah redha pada kita. Pertama sekali kita ni baru sahaja habis bulan Muharram. Hari ni 2 hari bulan Safar. Kalau tuan-tuan perasan kenapakah kalender Islam ini dimulakan dengan bulan Muharram? Ya, benda ni ada orang tahu, ada orang tak tahu lah, senang ceritanya gitu. Sejarah dia tuan-tuan ya, bilakah bermula sejarah penulisan ataupun penyusunan kalender Islam ni, kalender Hijri ni? Di zaman Rasulullah SAW pada tahun lebih kurang 6 Hijrah, Nabi SAW dah mula berutus surat kepada kerajaan luar, Rom, Parsi, kabilah-kabilah Arab. Tapi masa tu surat menyurat tidak ada lagi tarikh, tidak ada hari bulan. Hanya tulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kepada Malikul Furs bla 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 gitu je. Dia tak ada tarikh. Di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun perkara yang sama juga. Abu Bakar merintah lebih kurang 2 tahun setengah. Surat menyurat tidak ada tarikh. Sehinggalah di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagi mereka yang membaca sirah Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab
ialah seorang khalifah yang amat strict orangnya dan cukup menjaga integriti, tuan-tuan. Cermat sangat-sangat pemerintahan Umar Al-Khattab, terlalu cermat. Dan dia ni detail orangnya. Sejarahnya bermula apabila Sayyidina Umar Al-Khattab melihat surat menyurat yang masuk kepada kerajaan ketika itu. Dia tengok, dia pun tanya, surat ni sampai bila? Surat ni sampai bila? Dia tidak ada tarikh. Lalu Umar bimbang. Contohlah, contoh, sebab di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, Islam dah semakin tersebar luas sehingga Rom dan Parsi kalah, kan? Rom dan Parsi tewas di zaman Umar Al-Khattab. Jadi orang Islam ataupun rakyat ni, tuan-tuan, makin ramai, makin jauh. Maka Umar bimbang bila surat-surat ni datang. Contoh, ada permohonan daripada rakyat jauh, dia datang minta bantuan. Umar kata, surat ni sampai bila? Dah diambil tindakan ke belum? Peruntukan dah diberikan ke belum? Dah lulus ke belum? Bila ni? Kita tak tahu. Maka Umar kata, wahadha la yanbaghi, tak boleh buat macam ni. Lalu Umar pun mula berbincang dengan para sahabat, bilakah kita kena letak tarikh pada surat menyurat dan bulan, nak mulakan dengan bulan berapa. Maka berlakulah perbincangan antara Umar Al-Khattab dengan para sahabat. Ada sahabat kata, ya Amirul Mukminin, untuk makluman tuan-tuan semua, Umar Al-Khattab merupakan khalifah yang pertama diberi gelaran Amirul Mukminin. Abu Bakar As-Siddiq gelarannya Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila Umar dilantik, Umar kata, korang nak panggil aku apa? Korang tak boleh panggil aku Khalifatu Rasulillah, sebab khalifah dengan mana pengganti Rasulullah. Pengganti Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, dia Khalifatu Rasulillah. Kalau aku ni Khalifatu Abi Bakrin, gitu. Tapi kalau nak letak pengganti Rasulullah, korang kena tambah Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Panjanglah pula, kan? Nanti kalau Uthman naik, tambah lagi Khalifati Rasulillah, lagi panjang. Bincang. Maka seorang sahabat kata, anta amiruna wa nahnu mu'minun wa nahnu muslimun. Engkau ketua kami dan kami orang beriman. Maka digabungkan dua perkataan, Amirul Mukminin. Dialah orang pertama diberi gelaran Amirul Mukminin dalam bab khilafah. Tapi kalau dalam bab peperangan Islam, orang yang mula-mula diberi gelaran Amirul Mukminin itu orang lain, sahabat Nabi yang lain. Okey. Lalu bincang. Ada cadangan yang mengatakan kita mulakan kalender Islam. Untuk makluman tuan-tuan, bulan Islam ni Muharram, Safar, Rajab ila akhirih ni, bulan-bulan ni memang dah ada di zaman jahiliah lagi. Dah ada dah. 12 bulan ni dah ada dah. Dan nama tu memang dah ada dah. Cuma ada setengah-setengah masyarakat Arab, dia ada nama yang lain bagi bulan-bulan ni. Tapi macam saya katakan tadi, segi kalender nak mula dengan bulan mana tu? Bulan mana nak start bulan pertama? Macam mana orang Kristian mula dengan Januari, kan? Akhirnya Disember gitu, kan? Jadi ada cadangan mengatakan kita mulakan dengan Ramadan. Kenapa? Kerana Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kerana dalam Ramadan diturunkan Al-Quran. Jadi kita mulakan kalender dengan penurunan Al-Quran. Dan ada sahabat kata, dengan sebab dalam Ramadan juga berlakunya Ma'rakatu Badrin, peperangan Badar yang membezakan antara hak dan batil. Cadangan seterusnya, letak bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan sempena kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi Ramadan tu ada juga yang mengatakan dengan sebab bermulanya mab'atsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Nabi diutuskan oleh Allah dalam bulan Ramadan dengan sebab wahyu diturunkan dalam bulan Ramadan. Cadangan kedua kata kita mula dengan Rabiul Awal, kerana di situ Nabi lahir. Dan pada 12 atau pada Rabiul Awal juga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12 Rabiul Awal ni tuan-tuan ada 3 sejarah penting. Yang pertama, kelahiran Nabi SAW. Tentang kelahiran Nabi ada khilaf ulama lah. Ada kata 9 Rabiul Awal, ada kata 11 Rabiul Awal. Yang masyhur kita ambil 12 Rabiul Awal. Kemudian 12 Rabiul Awal juga tarikh Nabi sampai ke kota Madinah dalam peristiwa hijrah. Ya, satu hijrah mana satu hijrah tu Nabi sampai pada 12 Rabiul Awal. Dan pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar kata dia tak nak mulakan dengan bulan Rabiul Awal sebagai sempena kelahiran Nabi, kerana nanti orang kata kita ni meniru orang Kristian. Orang Kristian kan dia buat kalender dia dengan sempena kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Dia orang sambut Merry Christmas tu bila Disember kan. Akhir tahunnya ada sambutan Merry Christmas, kelahiran Nabi Isa tu. Sedangkan Nabi Isa ni lahir bukan musim sejuk. Nabi Isa lahir musim panas. Apa dalilnya? Apa buktinya? Buktinya dalam Al-Quran. Allah berfirman ketika Sayyidatina Maryam alaiha salatu wassalam syarat mengandung nak melahirkan Nabi Isa, Allah berfirman kepada Maryam, apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya. Allah kata, wahai Maryam, kau goncangkan pokok tamar. Ya, masa Maryam tengah tak larat lembik ni tuan-tuan, orang kejar dia lari. Dia pun berehat dekat dalam satu kebun, ada pokok tamar. Allah kata kau goncang pokok tamar tu. Segi logik akal mana lah boleh goncang pokok tamar bang. Oi, kau ingat pokok tamar tu macam ubi kayu apa? Itu pokok tamar tu macam apa nama kelapa sawit, smack down punya saiz kau tahu. Itu intro dia tuan-tuan. Mana boleh digoncang, tapi kau letak di tangan yang goncangkan Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah harama. Nanti Allah kata tusaqit alayki, akan berguguran kepada engkau wahai Maryam rutab, buah-buah rutab, janian yang masak yang manis ni. Buah tamar dia takkan masak kecuali musim panas. Kan? Dia masak bila time angin panas, angin panas tu, buah tu akan manis, bau dia masak. Jadi nak bagi tahu Nabi Isa lahir pada bulan musim panas. Dan biasanya musim panas berlaku pada bulan Ogos. Ni bulan kita lah ni. Dan bulan ni pun memang tengah panas pun tuan-tuan. Kan? Dia tengah panas. Tuan-tuan ni faham ke cerita aku ni? Macam tak pernah faham je aku tengok. Okey. Jadi bulan Ogos lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Dia kalau musim sejuk ni kan, dia kalau ikut okey, kita ambil bulan 12 tu kira dia panggil Syita, dah masuk musim sejuk. Dia start musim gugur lebih kurang bulan 11, dia panggil Kharif, musim gugur. 11, 12 Syita sejuk, 1 sejuk, 2 sejuk, 3 masuk Rabi, musim bunga. Lepas tu sampai 3, 4, 5, 6 start 7, 8, 9 ini Saif, musim panas. Okey. Jadi Quran sebut Nabi Isa ni berdasarkan cerita tu, berdasarkan buah tamar yang masak tu, dia takkan masak kecuali musim panas. Jadi apa yang orang Kristian kata tu semua tak betul. Balik ke cerita kita. Setelah berlaku perbincangan dengan para sahabat, Omar pun tanya, baiklah, dalam 12 bulan ni, apakah bulan yang orang Arab paling sibuk, paling letih? Bulan berapa? Orang kata bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Kenapa? Sebab orang Arab tuan-tuan, bila datang musim haji, diorang akan datang buat ibadat haji, dan di waktu yang sama diorang akan berniaga. Ya, berniaga. Dan Arab ni daripada dulu sampai sekarang, musim haji dia belasah kau-kau punya. Kau tahu? Kebetulan Nana bawa balik haji baru ni. Dia punya bisnes memang standard Yahudi lah harga tuan-tuan. Kau pergi kedai-kedai runcit mana ada tanda harga, dia letak je. Sana kan tak baca kat Arab kan, cakap Melayu. Berapa? 10 rial. 10 rial.
Mana ada harga, mana ada. Ikut segengkau je. Musim haji dia belasah kau-kau punya. Kalau naik taksi tu, lebih kurang kalau jarak kilometer tu, lebih kurang lah kita naik taksi 20 minit lah. Kalau bukan musim haji, paling mahal lah, dia belasah kita 50 rial. Contoh, musim haji baru ni kau tahu, jarak 50 jarak yang kita kata 20 minit tu 250 rial. Bapak Yahudi kau tahu tak? Ya Arab ni betul lah. Ada member beli ubat dekat farmasi. Tak tahu lah ubat darah tinggi benda tak. Dia kata dia beli musim haji baru ni 120 rial. Habis haji turun 70 rial. Kau tahu tu farmasi kau tahu tak? Farmasi boleh buat main harga kau tahu. Nak beritahu Arab ni memang. Datang musim haji dia belasah kau-kau punya. Maka Omar kata orang Arab biasanya bulan yang paling diorang sibuk, paling diorang letih bulan Zulhijjah. Lepas habis ibadat haji berniaga, sekejap je berniaga tu kan. Kalau macam dekat mana tu orang bermalam dekat Mina tu kan ada satu Kentucky Fried Chicken, lepas tu ada Al-Baik apa benda tu. Dia kata situ berniaga setahun sekali je. Dia tak buka tau, sebab tak ada orang pergi kawasan tu. Tempat bermalam di Mina, mana ada orang pergi, ada benda kawasan tu. Tak ada apa. Dia berniaga Kentucky situ setahun sekali je, tapi cover setahun. Bapak aku cakap 3 hari orang bermabit dekat Mina tu kan, dia buka 24 jam, dia boleh cover dia punya bisnes tu setahun. Padu bahang. Nak beritahu. Okeylah. Mak Umar kata, bila orang buat haji, diorang berniaga dan letih, biasanya diorang akan pulang ke kampung masing-masing dan berehat lebih kurang 2 minggu diorang berehat. Lepas diorang berehat, diorang akan mulakan kehidupan baru. Bila diorang mulakan kehidupan baru? Pada bulan Muharram. Itu satu. Yang keduanya, tuan-tuan pernah terfikir tak, kenapa setiap kali datang Muharram kita akan sambut peristiwa apa dia? Hijrah kan? Kita kata ma'al hijrah kan? Sedangkan kalau tuan-tuan baca sirah Nabi, Nabi mula keluar daripada Makkah menuju ke Madinah bila? 27 hari bulan Safar, bulan ni. Akhir bulan ni baru Nabi pergi hijrah. Dan saya dah sebut dah tadi, Nabi sampai dekat Madinah bila? 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah. Tapi kenapa bila datang Muharram kita akan sambut ma'al hijrah? Kenapa? Jawapannya, kerana Rasulullah SAW membuat persiapan, merancang untuk berhijrah pada bulan Muharram. Maka ulama kata takhtitul hijrati, perancangan hijrah Nabi bermula pada bulan Muharram. Maka Umar kata, kita mulakan kalender Islam dengan bulan Muharram kerana pada bulan inilah Nabi SAW merancang untuk hijrah, dan hijrah itu merupakan permulaan tegaknya Islam, permulaan perbezaan yang ketara antara hak dan yang batil. Maka para sahabat pun bersetuju dimulakan kalender hijrah dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ila akhiriha. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah 13 tahun. Berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Semuanya 23 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sir, diam-diam, secara underground selama 3 tahun. Mula-mula Allah turunkan ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikan amaran kepada kaum kerabat kau yang paling hampir, anak beranak, saudara mara. Nabi bagi amaran, cerita kat diorang, buat pertemuan secara sulit, bertemu di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam selama 3 tahun. Lepas pada 3 tahun, Allah turunkan ayat, Allah kata apa? Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, dah sampai masanya untuk engkau jelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy dengan apa yang aku telah arahkan kepada engkau. Maknanya tak ada selindung dah. Cakap terus terang. Tak ada tapis-tapis. Kau tahu tak, cakap secara terus terang tanpa bertapis ni sejak zaman Nabi. Lepas 3 tahun Nabi berdakwah, Allah arahkan cakap tak payah bertapis. Tiba-tiba kita tahun 2023 nak bertapis-tapis. Banyak handsome ke engkau?
Macam, ada faham? Kan ada, ustaz jangan yang benda cerita ni tahun 2023 tu tak? Allah suruh cakap tu terang ni dah lama dah tuan-tuan. Okey. Bila Allah kata macam tu, fasda bima tu'mar wa a'rid, dan kau jangan peduli dengan puak-puak kafir ni. Maka Nabi SAW mulakan dakwah secara terang-terangan terhadap masyarakat luar kota Makkah. Ketika lebih kurang pada tahun 5 kenabian Nabi SAW, tekanan semakin kuat di kota Makkah. Tekanan, penindasan, penangkapan, penyiksaan, pembunuhan menyebabkan Rasulullah SAW mengarahkan kepada para sahabat, buat sementara waktu Nabi kata, kamu pindahlah ke sebuah negara, ke Al-Habasyah. Kerana Nabi kata di sana ada seorang malikun adilun, ada seorang raja yang adil, la yuzlam fihi ahadun, tidak ada seorang pun yang dizalimi di sisinya. Pergilah ke sana. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, lebih kurang seramai 30 orang lebih tuan-tuan, secara diam-diam keluar daripada kota Makkah, berhijrah ke Ethiopia. Itulah hijrah kali pertama. Ya, hijrah ke Madinah tu dah kategori hijrah kali kedua. Dan Ethiopia ni saya 2 kali para sahabat berhijrah ke Ethiopia. Apabila para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain selamat sampai ke Ethiopia, cerita dia orang sampai ke Ethiopia tak macam mana pecah. Dan intelijen bagi maklumat, para sahabat Nabi dah terlepas ke Ethiopia, menyebabkan Abu Jahal and the gang bengang. Bodoh. Tu bahasanya. Macam mana boleh lepas? Korang tidur apa? Roadblock tak buat kerja ke? Roadblock tak buat kerja ke? Masa tu dia orang roadblock habis kota Mekah. Kau ingat senang-senang nak keluar macam tu? Tiba-tiba tahu-tahu dah sampai ke Ethiopia. Mengamuk tu kutuknya tu. Lalu diarahkan 2 orang wakil Quraisy, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, untuk mewakili kerajaan Quraisy bertemu dengan Raja Ethiopia An-Najashi untuk jumpa, kautim, bincang, minta raja supaya pulangkan balik para sahabat yang datang ke Ethiopia, minta suaka politik, dipulangkan balik ke Makkah. Jadi tuan-tuan semua, sebelum 2 orang ni pergi ke Ethiopia, Anda bukan apa, Anda nak cerita ni, pasal cerita ni panjang tau. Ya, pasal tajuk ni peranan orang Al-Ansar terhadap, ataupun jasa orang Al-Ansar terhadap hijrah ataupun perjuangan Nabi SAW. Tapi macam mana aku boleh masuk Ethiopia lah pula, aku pun tak faham. Dan cerita ni akan berkait ke Taif pula. Nanti nak pergi Madinah, lambat lagi kau tu. Nasib kurang lah. Tuan-tuan semua, tak apalah ya, layan je lah. Kau dengar cerita aku. Jalan tanya aku, korang nganga je. Jadi tuan-tuan semua, sebelum diorang pergi ke Ethiopia, kerajaan Mekah ni belikan hadiah-hadiah yang berharga daripada Mekah. Untuk apa? Untuk dirasuahkan kepada Menteri Kabinet Najashi. Dalam sirah kata, diorang bagi apa? Produk Mekah zaman tu tuan-tuan, antara produk yang orang kata kalau pergi Mekah mesti orang beli barangan kulit branded baik punya, kau tahu tak? Tak tahulah kulit unta ke kulit dinosaur ke apa, Allahu alam. Bawalah segala barang-barang ni. Lalu 2 orang lelaki ni, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah, sampai di Ethiopia, dan diorang pun bagi hadiah dekat menteri-menteri kabinet Najashi dan juga bishop-bishop Batarik, padri-padri diorang. Untuk apa? Untuk nanti kalau kita orang jumpa raja, kita orang cakap, korang iyakan aja. Betul tuanku, betul. Diorang ni betul. Diorang tahu. Orang Mekah lebih tahu cerita ni. Kita tak tahu, kita ikut je tuanku. Macam tu. Dirasuahkan diorang. Jadi, dah untuk maklumat tuan-tuan semua, kenapa dipilih Amr bin Al-As? Amr bin Al-As ni diberi gelaran Dahiyatul Arab, jinis Arab, cerdik. Dan dia merupakan duta Quraisy ketika itu. Dan hubungan kerajaan Ethiopia dengan Makkah merupakan hubungan yang baik ketika itu. Bila sampai kat sana tuan-tuan, Amr bin Al-As minta supaya diizinkan
bertemu menghadap Raja Ethiopia. Raja Ethiopia kata, okey boleh. Datang menghadap dan dia kata, Ayuhal Malik, wahai Raja, laqad ja'a fi biladikum ghilmanun sufaha laisa lahum aslun fi din, laisa lahum aslun fi dinina wala fi dinikum. Wahai tuanku Raja, untuk makluman tuanku, di negara tuanku sekarang ada beberapa budak-budak bodoh. Ghilmanun sufaha, dia kata budak-budak bodoh, yang mana mereka ni membawa agama baru, yang agama mereka tidak macam agama tuanku. Sebab Najasyi, agama rasmi Ethiopia Kristian, Nasraniyah. Manakala agama orang Mekah, kita pun tahu, sembah berhala. Maknanya agama tuanku pun tak, agama kami pun tak. Dia bawa agama baru, bid'ah. Gitu. Maka Raja kata, oh begitu ya. Jadi apa cerita, apa masalah korang? Lalu sebelum orang Ethiopia rosak, kami mewakili orang Quraisy minta supaya tuanku serahkan mereka kepada kami untuk kami bawa pulang ke Mekah. Apa kata Raja Ethiopia? Tidak. Aku takkan serahkan mereka kepada kamu sehingga aku bertemu dengan mereka dan aku nak berdialog dengan mereka. Sudah kan. Bagusnya Raja Najasyi ni. Lalu dipanggil wakil para sahabat datang menghadap bertemu dengan Raja Najasyi. Yang menjadi jurucakap para sahabat ketika itu ialah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala, abang kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lalu Raja pun tanya, "Ma sababu maji'ikum ila hadzal balad?" Apa tujuan korang datang ke negara aku? Kata Ja'far bin Abi Talib, "Ayuhal Malik, kuna qauman ahlal jahiliyati, na'kulul maitah wa na'budul asnam wa na'til fawahish wa naqtul ba'duna ba'dan wa nasri wa ila akhiriha." Wahai tuanku Raja, kami di Mekah dahulu merupakan kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala. Kami makan bangkai. Makan bangkai ni tuan-tuan bukan bermaksud kau makan lembu kena langgar, aksiden, terburai pulut berulat-ulat tu. Tak. Makan bangkai ni apa-apa yang disembelih bukan kerana Allah, kan? Contohlah, kita punya birthday besok, kita kata aku sembelih ayam kerana birthday aku, automatik jadi bangkai. Cakap banyak kau. Automatik jadi bangkai. Kerana apa? Bukan disembelih kerana Allah. Automatik bangkai. Jadi puak-puak ni kan sembelih untuk berhala lah, tak apa-apa lagi. Wa na'kul maitah wa nazni, kami berzina, kami merompak, kami mencuri, kami bergaduh, bla bla bla. Hatta atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah mengajak kami kepada agama Islam ini, dan kami berubah dengan sebabnya. Raja dengar, dia kata kalau macam tu baguslah. Apa masalahnya? Okey je. Jangan korang pula tegih-tegih nak kejar dia, apa hal? Apa pasal kau nak tangkap dia orang? Maka Raja kata, la uslimuhum ilaikum, aku takkan serahkan mereka kepada kamu, dan kamu berdua boleh balik Mekah. Jadi diorang ni bengang lah, kena balik. Ya betul. Diorang pun malam tu tuan-tuan, apa nama, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah, dia malam tu dia tak balik. Dia lepak dekat satu hotel bajet kawasan Ethiopia tu, duk fikir, aku tak buat hati. Mana boleh? Malu company tu tak. Aku orang kepercayaan, bijak, berunding, tiba-tiba balik tangan kosong. Member dia, Abdullah bin Abi Rabi kata, tak payahlah Datuk, kita balik je, memang tak dapat nak nolongnya. Tak. Besok aku akan buat permohonan untuk bertemu dengan Raja. Kau nak kata apa lagi? Kau lupa. Sebenarnya ada satu soalan yang Raja tak tanya juga. Soalan apa? Kita akan minta Raja tanya, apakah pegangan mereka tentang Nabi Isa AS? Kan? Dah tentu tak sama. Orang Islam, dia punya pegangan tentang Nabi Isa dengan orang Kristian, confirm dah tak sama. Bila tak sama, confirm Raja akan halau mereka. Cantik. Besok tuan-tuan jumpa menghadap Raja. Raja kata, dah pula engkau? Ya tuanku, kami sebenarnya lupa nak minta tuanku tanya satu soalan kepada mereka tentang siapakah Isa bin Maryam.
Oh, ada soalan tambahan. Raja kata, panggil dia orang datang menghadap. Para sahabat ni dah lega, dah share, lega dah, alhamdulillah, selamatlah kita. Tiba-tiba datang wakil istana. Anybody home? Ya tuan, ada apa? Kamu semua diarahkan menghadap bertemu dengan raja, dengan sebab ada lagi soalan yang raja nak tanya. Alamak. Sahabat pun pergi tuan-tuan. Pergi menghadap raja Ethiopia. Raja kata, ma ra'yukum an Isa bin Maryam? Abdullah bin Rabi'ah dengan Auf bin As kata ni, masak engkau lepas pada ni. Ja'far bin Abi Talib tuan-tuan, diorang ni sebelum pergi tu diorang dah bincang tau. Diorang tahu soalan tu akan ditanya. Kalau raja tanya, kita nak jawab macam mana? Diorang buat keputusan, kita takkan jawab kecuali dengan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kalau terpaksa gadai yang lah. Lalu apa kata Ja'far? Ayuhal Malik, innana la naqulu illa kama qala Rasulullah SAW. Inna Isa bin Maryam Abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam al-Azra al-Battul. Kata Ja'far bin Abi Talib, wahai raja, sesungguhnya kami tidak akan memberi jawapan kepada kamu kecuali jawapan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Isa bin Maryam ialah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, rasulnya, wa ruhuhu, dan ruhnya. Ruh ni bukan mana ruh Allah. Allah mana ada ruh je. Ruh Allah dengan mana tiupan Allah. Tiupan Allah tu maksudnya apa? Kan ketika Jibril bertemu dengan Maryam, tiba-tiba Jibril bertemu dengan Maryam dalam bilik Maryam. Maryam cerita dia panjang lah. Maryam terperanjat, kan? Siapa kau ni? Masuk bilik aku ni, siapa kau? Apa kata Jibril? Innallaha yubashiruki bi gulamin. Allah beri khabar gembira kepada kau akan dapat seorang baby boy. Ha? Baby boy? Terperanjat Maryam. Kan Maryam kata, anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Maryam kata, macam mana pula aku boleh dapat baby? Aku ni tak pernah disentuh oleh orang lelaki. Tak pernah orang lelaki sentuh aku. Malaikat kata, kadzalikillahu yaf'alu ma yasha. Kalau Allah nak, Allah kata kun fayakun. Lalu Jibril pun tiupkan ruh Nabi Isa. Dia tiupkan ruh Nabi Isa masuk ke dalam di kola ni, masuk dalam kola Maryam dan masuk ke dalam rahim dan mengandunglah. Itu dipanggil ruhullah. Tiupan Allah dengan mana tiupan Jibril tu. Wa kalimatuhu, dan kalimahnya. Kalimahnya apa? Allah kata kun fayakun. Kan tak payah cakap banyak, kun fayakun. Saya sebut kun fayakun tuan-tuan, teringat kapal terbang jatuh tu. Kan subhanallah, ialah ajal kan. Semoga Allah Taala merahmati mereka semua insya-Allah, amin. Bayangkan lagi 2 minit nak landing saya. 2 minit tak ada apa. 2 minit ni ya Allah, kejap. Tapi Allah kata kun fayakun. Mati enjin, buf, habis. Allah kan. Semoga Allah Taala kurniakan kepada kita semua husnul khatimah insya-Allah, amin. Dan Allah ampunkan semua yang terkorban insya-Allah, amin. Okey tuan-tuan semua, azan dulu ke? Azan dulu. Kita bagi laluan pada azan, sambung nanti.
quwwata illa billah. Allahu akbar, Allah. Okey. Jadi apa kata Ja'far bin Abi Talib? Wahai raja, sesungguhnya Nabi Isa bin Maryam itu merupakan hamba Allah, pesuruhnya, ruhullah, kalimatullah yang dicampakkan kepada Maryam yang suci. Raja Najasyi ni dia dengar benda macam tu. Dia duduk atas singgasana dia. Dia pun turun. Dia pegang sebatang kayu. Dia kata apa? Wallahi demi Allah, apa yang kau cakap tu tak lari sedikit pun sebagaimana kayu ini. Maknanya contohlah ni. Benda ni panjang banyak ni kan? Panjang ni je. Mana apa yang kau cakap tu tak lebih tak kurang. Itulah Isa bin Maryam. Maknanya apa? Hamba Allah, pesuruh Allah, ruhullah, kalimatullah. Ada tak anak Allah? Tak ada kan? Maknanya padri apa nama Najasyi tu kata itulah sebenarnya. Bila dia kata macam tu, padri kecoh lah, berdebur ketuk meja, berdebur, tuanku apa, tuanku dah murtad, tuanku tarik balik, tuanku tak betul, dia anak Allah. Apa kata raja? Diam. Korang semua dah makan rasuah. Dia kata, ambil kau. Ni semua makan rasuah semua ni. Pasal apa? Pasal Amr bin Al-As kan dah sogok awal-awal kan. Apa kata Raja Najasyi? Wallahi, demi Allah, ketika Allah Ta'ala mengembalikan kerajaan ini kepada aku tak pernah bagi rasuah pada Allah. Apa cerita ni tuan-tuan? Ceritanya gini tau. Najasyi bukan nama tau, raja. Dalam bahasa Ethiopia, raja ialah Najasyi. Kalau orang Rom, raja dia panggil apa? Kaisar Ar-Rum. Kalau Parsi dia panggil raja dia apa? Kisra Yazdujar contoh. Kalau Mesir dia panggil raja dia apa? Firaun. Sebab tu ada jamak dia Fara'inah. Ethiopia raja dia panggil Najasyi. Jadi apa kata raja ni? Nama sebenar dia Ashama bin Abjal. Bapa dia Abjal tu dulu raja Ethiopia. Najasyi lah bapa dia tu, raja Ethiopia sebelum pada dia. Masa bapa dia jadi raja, dia ni putera mahkota. Mana kalau abah mati dia jadi raja. Tapi pakcik dia tak nak. Mana adik-adik bapa dia tak setuju. Diorang nak buat rampasan kuasa. Dia kata tak boleh. Kalau bagi anak dia, kita menganga takkan jadi raja. Akhirnya dia buat konspirasi. Dia bunuh je bapak dia ni. Bapak kepada Ashamah ni dibunuh. Dan diorang nak bunuh juga Ashamah ni. Tapi pakcik-pakcik lain kata tak payah. Kau dah bunuh bapak cukup. Budak ni kau buang tempat lain. Diorang pun buang daerah budak ni. Duduk kampung mana Wallahu'alam. Diorang pun memerintah cara rampasan kuasa. Tapi tuan-tuan, benda yang
dibuat secara rampasan ni tak berkat, huru-hara, macam-macam masalah apa Ethiopia tu. Dengan ekonomi tak apa-apa, tak retilah aku. Dengan kalau dalam sirah tu kata dia punya cuaca tu pun teruk, petir, halilintar, lepas tu berlaku apa benda tu, gerhana, macam pelik sangat. Apa hal ni? Panik diorang. Lalu ada di kalangan menteri-menteri yang baru dilantik ni kata apa? Ini semua dengan sebab korang ambil kuasa ini daripada secara rampasan, secara zalim. Keadaan takkan tenang sehingga kau kembalikan balik tahta ni kepada yang berhak. Lalu dia pun panggil balik anak Abjal yang dia bunuh tu, bapak dia tu, dan ditabalkan balik raja, dan inilah raja Ethiopia yang sah. Apa kata Najasyi? Ketika Allah mengembalikan kerajaan ini pada aku tak bagi rasuah pada Allah. Korang semua ni yang ambil rasuah, pulangkan balik. Ambil kau. Memang bengang lah. Alamak, baru nak buat sebeg baru kan. Laptop, handphone semua kena pulangkan balik. Dan apa kata Raja Najasyi kepada orang wakil Quraisy, korang balik ke Mekah. Dan apa kata Raja Najasyi lagi? Duduklah kamu, fa antum. Apa dia ada guna bahasa Najasyi tu, anda terlupa. Dia kata, kamu wahai sahabat-sahabat Muhammad, duduklah dalam negara aku, tenang. Man sabbakum hurim. Siapa yang cuba menghina kamu akan dikenakan tindakan. Lalu para sahabat tenang, aman damai, duduk dekat Ethiopia. Tapi tuan-tuan dalam diam-diam, menteri kabinet padri-padri tak puas hati. Mana boleh? Raja dah murtad, kau tahu tak? Nanti dia tukar agama kepada agama Islam kat negara ni, tak pening kepala kita. Kita kena buat rampasan kuasa. Nak pula buat konspirasi baru pula. Bila buat macam tu tuan-tuan, keadaan politik di Ethiopia tak stabil. Habis macam mana? Najasyi nak menghadap dengan benda situasi macam tu susah. Akhirnya Najasyi terpaksa menggunakan pendekatan politik dia. Dia panggil 2-3 orang sahabat, masuk bertemu dalam bilik Najasyi. Ini benda ni rahsia. Mana antara Najasyi dengan para sahabat dia tahu. Dia buat apa tuan-tuan? Dia bagi tahu, wahai sahabat-sahabat sekalian, keadaan politik di negara aku dah tak stabil. Kemungkinan besar berlaku rampasan kuasa dengan sebab diorang kata aku dah keluar daripada agama Kristian. Dan kalau perkara ni dibiarkan berterusan, aku bimbang keselamatan kamu. Kamu datang negara aku, minta perlindungan, tapi kalau orang Kristian ambil kuasa, kemungkinan kamu akan dibunuh ataupun dihantar pulang ke Makkah. Jadi cara nak selamatkan kamu, bersaksilah. Najasyi ni tuan-tuan, dia ambil sekeping kulit binatang, contohlah besar ni, dia pun tulis kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pun letak benda tu dalam kocik dia, dalam jubah dia. Dia kata nanti aku akan keluar, aku akan buat pengumuman, semua rakyat akan datang menyaksikan. Aku akan buat begini, pegangan aku sedikit pun tak berubah sebagaimana aku letakkan tangan aku di sini, tak berubah. Jadi orang tak tahu makna apa tak berubah tu. Orang ingat dia masih Kristian, padahal dengan kalimah La ilaha illallah. Jadi Najasyi pun buatlah benda tu. Semua rakyat berkumpul belaka. Dia pun tanya, wahai tuan-tuan semua, tuan-tuan kenal tak aku siapa? Kenal. Siapakah aku ni? Aku ni seorang raja yang zalim ataupun adil. Engkau seorang yang adil. Habis kenapa kau nak lawan aku? Dah tuanku nak keluar pada agama mana boleh? Ini agama kita, agama Kristian. Ya, keadaan dah tak tenteram. Najasyi pun letak tangan dia, sesungguhnya peganganku sedikit pun tidak berubah sebagaimana aku letakkan tangan aku di sini. Bila dia kata macam tu, orang pun pening. Maknanya agama maintain tu, tak berubah tu, maintain lah. Geng kita. Kan? Jadi bila dia buat istilah macam tu tuan-tuan, keadaan pun aman. Para sahabat duduklah dalam keadaan selamat. Itu panggil apa? Politik cerdiknya Najasyi. Kerana apa? Nak menyelamatkan akidah para sahabat dan akidah dia sendiri. Dia ringkaskan cerita sehingga akhirnya Raja Ethiopia ni tuan-tuan meninggal dunia pada tahun 9 Hijrah. Bila dia meninggal pada tahun 9 Hijrah, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada Nabi secara live, nampak jenazah Raja Najasyi. Allah tunjukkan dia, dan Nabi suruh para sahabat keluar belaka untuk salatkan jenazah
Raja Najasyi. Itulah kali pertama Nabi solatkan jenazah Raja Najasyi, ataupun Nabi solatkan jenazah orang yang meninggal secara ghaib pada tahun 9 Hijrah. Dan Sayyidatina Aisyah kata ketika hari Najasyi meninggal, bau wangi semerbak masuk ke dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi nak bagi tahu Najasyi beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma dia di kategori apa? Kategori tabi'in. Sebab dia tak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Nak menjadi sahabat dia kena 3 syarat. Man laqiya Nabiyya SAW mu'minan bihi wa mata 'ala al-Islam. Mesti bertemu Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Okey tuan-tuan, itu ringkasan hijrah pertama ke Ethiopia. Seterusnya, lebih kurang pada tahun mana sahabat pun balik semula ke Mekah, berlakulah keadaan tak stabil dan sebagainya. Berlaku pula peristiwa hisar, pemboikotan Nabi SAW. Pada tahun 8 kenabian Nabi SAW, Nabi mula berdakwah kepada orang luar yang datang ke kota Mekah. Dakwah pada luar orang luar Mekah ni tuan-tuan bermula pada tahun 4 kenabian Nabi. 4, 5, 6, 7, 8. Satu hari Rasulullah SAW berada di kawasan Mina, dan Nabi biasa akan berdakwah tuan-tuan setiap kali musim haji. Sebab orang luar akan datang kan, orang luar akan datang buat haji. Mungkin tuan-tuan akan terfikir, buat haji kok mana pula ustaz? Kan? Haji kok mana pula? Diorang tu kafir lagi. Untuk maklumat kita bersama, ibadat haji ni tuan-tuan merupakan ibadat yang diwarisi turun-temurun oleh orang-orang Arab sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Diorang ada wukuf Arafah, ada mabit Muzdalifah pun ada, melontar setan pun ada, kau tahu. Padahal sembah setan diorang ni kan. Tawaf, sa'i memang ada. Memang ada. Cuma buat style dia orang ikut suka kau lah. Dia style jahiliah lah. Kan tawaf. Sebab tu para sahabat dulu dia tak suka sa'i antara Safa dan Marwah, sehingga Allah turunkan ayat inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dulu sahabat tak suka sebab apa? Antara Safa dengan Marwah ni tuan-tuan ada 2 berhala besar. Jadi orang Quraisy, orang kafir dulu, kalau dia nak sa'i, dia akan save, dia sentuh patung ni, dia pergi kat Marwah, dia save baru sah round pertama. Dia pergi round kedua pula, save dulu, tepuk dulu patung tu baru sah kedua. Begitulah. Sahabat kata, tak nak kita dah berubah, dah Islam dah. Allah kata tak, Safa dan Marwah merupakan syiar Allah. Patung tu kau buang, tapi Safa Marwah tu terus. Ni syariat ni diteruskan. Okey tuan-tuan semua. Contohlah saya nak cerita ibadat haji zaman jahiliah. Diorang ni kalau tawaf, diorang akan tawaf dalam keadaan bogel telanjang bulat. Tapi diorang tak campur lelaki perempuan, pandailah pula. Kau campur lelaki perempuan, jahanam je kan? Dan ada setengah-setengah sirah cerita, diorang ni tak dibenarkan pakai pakaian kecuali pakaian yang disediakan oleh orang Quraisy. Sebab Quraisy ni tuan tanah, apa-apa hal pun kena minta ke tuan dulu. Dan kabilah Arab ni semua tawaf togel belaka, kecuali Quraisy. Quraisy ni tuan tanah, kita orang special tak togel. Dia kata kenapa kena tawaf togel ni, tak pakai apa, underwear pun tak pakai. Sebab apa? Sebab ketika kita lahir dulu, ketika kita lahir pada perut mak kita, ada pakai spender, ada orang lahir pakai pampers. Mana ada? Lahir-lahir bulat macam tu kan. Macam itulah Allah terima kita. Pelotak kau. Dan bila diorang bertalbiyah, kita talbiyah kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak ila akhiriha. Diorang punya talbiyah kalau kau dengar macam sama tapi tak sama. Dia kata apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la laka syarikun huwa laka tamliku huwa ma malak. Maknanya apa? Kami menyahut seruan kau ya Allah, dan seruan Tuhan-Tuhan yang bersekutu dengan kau. Maknanya berhala-berhala yang berkongsi kuasa dengan kau, tamlikuhu wa ma malak, ya apa yang kau miliki dan apa yang mereka miliki. Itu talbiyah jahiliyah. Tuan-tuan semua, satu malam Rasulullah SAW pergi berdakwah dekat kawasan
Mina. Sebab orang bermalam dekat Mina kan. Tahu tak Nabi start berdakwah pukul berapa? Nabi akan berdakwah tengah malam buta. Lebih kurang pukul 12 ke atas. Baru start dakwah. Kita 12 tak dengar kuliah, boleh belah. Ni kalau aku ceramah lama lagi, confirm dia aku seorang. Kau suruh balik kan. Nabi start dakwah Syekh 12 malam. Kadang-kadang Abu Bakar temankan Nabi. Kadang-kadang Ali temankan Nabi. Satu malam Nabi pergi dekat kemah-kemah ni, perkenalkan diri. Orang-orang Arab ni tuan-tuan, malam buta kan, lepak, isap vape, jadah aku tak kerti. Bila Nabi datang, Nabi kata, ana Muhammad bin Abdullah, Rasulullah ilaikum khassa wa ila nasi ammah. Bila Nabi perkenalkan diri, dia kata, kau cerita apa ni? Nabi-Nabi ni apa benda kita tak pernah dengar. Sorry, tak minat. Boleh belah, cek kemah lain. Tak apa, Nabi kata. Nabi keluar, pergi kemah lain, perkenalkan diri lagi. Kemah dia kata, apa dia? Rasulullah, kita tak minat. Cerita apa ni? Sorry, tak masuk sorry. Cek kemah lain ni. Nabi ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sejarah, Nabi ni promosikan Islam macam salesman tau. Macam kita tak budak-budak jual kepek kat kedai kan. Bang, saya ada buat popcorn bang. Kalau biasa harga 20, ini 15 je bang. Bang beli banyak tu. Okey. Itulah ibaratnya. Tebalkan muka, orang tak kenal. Kalau kita baca sirah, Nabi ni bukan cakap macam tu. Nabi kata ala antan suruni wa tu'wini. Kan Nabi kata boleh tak terima aku sebagai seorang nabi, bantu aku, support aku, beri perlindungan pada aku. Kau ingat orang nak terima apa? Orang tepuk kepala tu tak? Apa hal pula kau ni? Kau siapa? Tiba-tiba kita orang nak bergolok gadai untuk engkau. Gila apa? Sebab tu tuan-tuan bila ada tabi'in, mana orang yang tak sempat jumpa Nabi, dia jumpa dengan para sahabat veteran kan, yang dah tua-tua ni, dia kata apa? Pakcik, Atuk ni dulu sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi. Untungnya Atuk ni sahabat Nabi, untungnya. Kalaulah kami ni sahabat Nabi kan untung. Sahabat ni kata apa? Waihakum, kau jaga sikit mulut kau. Kenapa? Belum tentu kau jadi sahabat Nabi. Kau tak diuji sebagaimana kami diuji. Kan? Belum tentu kalau kau jadi sahabat Nabi, kau akan beriman dengan Nabi. Tentang kau yang lawan Nabi. Sebab tu kita ni jangan cakap. Kata untung ustaz kan jadi sahabat Nabi. Kita ni kau jadi sahabat Nabi, tentang kita pun yelah tu. Tentang kau dah buat satu lawan Nabi. Betul je. Jadi sebab orang tak kenal Nabi. Lepas tu tiba-tiba Nabi kata, Nabi offer support aku, tolong aku, pertahankan aku. Apa cerita kau ni? Semua tak layan tuan-tuan. Sampailah Nabi masuk ke sebuah kemah. Masa tu ada tak sana 6 orang. Nabi kata, adkhul, boleh saya masuk? Fadal, silakan. Nabi kata, kamu daripada mana? Nahnu min Yathrib, kami daripada Yathrib, min al-Khazraj, kabilah Khazraj, Yathrib, Madinah. Boleh aku cakap? Silakan. Ana Muhammad bin Abdullah, Rasulullah ilaikum khassa wa ila nasi ammah. Akulah Muhammad bin Abdullah, pesuruh Allah kepada kamu secara khususnya dan kepada seluruh manusia secara umumnya. Berimanlah dengan aku. Tiba-tiba tuan-tuan, bila Nabi kata macam tu, diorang 6 orang ni berbisik sama. Kau dengar tak? Dia kata dia Nabi. Kau dengar tak? Allah, entah dia orang ni. Kau confirm ke? Mana aku tahu? Dia cakap ni. Kau tengok kenapa kemah ni respon. Ya Allah, semua reject. Tak minat. Boleh belah lah. Ni cerita merapu. Bla. Tiba-tiba kemah ni respon. Kenapa? Untuk makluman tuan-tuan, kabilah Khazraj, dia ada 2 kabilah besar dekat Madinah kan, Aus dan Khazraj. Aus ni 2 beradik, seorang nama Aus, seorang nama Khazraj. Mak seorang nama Qailah, mak diorang ni. Panjang cerita diorang ni. Diorang ni tuan-tuan duduk dekat Yathrib di Madinah, ataupun nama lamanya Yathrib. Yathrib nama orang. Yathrib ni nama orang. Di Yathrib ni tuan-tuan, majoriti penduduknya Yahudi. Lebih kurang 7,000 Yahudi. Yahudi ni, diorang ambil kesempatan. Kadang-kadang berkawan dengan Khazraj, kadang-kadang berkawan dengan Aus, dan kadang dia berperang, lawan, perang. Kadang menang, kadang kalah. Kadang menang, kadang kalah. Bila diorang kalah, bila Yahudi kalah, dia kata apa? Korang orang Khazraj siap korang. Tak apa hari ni kita orang kalah. Besok kalau Nabi akhir zaman muncul, dia sebut benda tu.
tak lama lagi akan muncul Nabi akhir zaman, dan kami akan bersama dengan Nabi tersebut akan memerangi kamu habis-habisan, dan kamu akan dibinasakan sebagaimana dibinasakan kaum Iram dan Samud. Kau tunggulah, tak percaya. Perang, kalah lagi. Bila kalah, Yahudi kata, siap korang, tak lama lagi akan muncul Nabi akhir zaman, kami akan bersama dengan Nabi itu akan memerangi kamu habis-habisan. Orang Arab, tuan-tuan, diorang tak ada rekod Nabi, tahu tak? Mana ada bangsa Arab ni Nabi? Tak ada. Tapi Yahudi korang pun tahu, dia start Nabi zaman bila? Ishaq, Yaqub tu gelaran dia Israel. Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya. Semuanya Bani Israel belaka. Semua Bani Israel. Ada orang Arab dia tak tahu apa benda Nabi ni. Yahudi expert gila, kau tahu tak? Bila Yahudi cakap macam tu, tiba-tiba malam tu Nabi masuk kemah orang Khazraj. Nabi kata, ana Rasulullah, akulah pesuruh Allah yang Allah utuskan kepada kamu. Dia terperanjat. Dia kurangnya. Betul ke? Dia kurangnya. Dia mengaku ni. Di situlah bibit-bibit pertemuan kali pertama antara orang Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlakulah dialog dengan Nabi. Panjang ceritanya, kata, ya Muhammad, diorang belum beriman lagi masa tu. Untuk makluman kamu, kami ni di Madinah bergaduh tak habis-habis. Kami ni sama-sama Aus Khazraj, adik-beradik, bergaduh tak habis-habis. Macam kita lah, Melayu tak habis-habis. Berapa banyak parti Melayu, kau tahu tak? Kak Alif Para, Cahaya Nun Alif yang tepuk tangan. Ada faham cerita aku ni? Ni ada live ni. Tak faham ke aku tak tahu. Ini sejarah, sebab tu anda kata sejarah ni hidup sepanjang zaman. Ambil iktibar. Fa'tabiru. Ambil iktibar. Kami ni ya Rasulullah bergaduh berpuluh tahun. Adik-beradik ni, Arab sama-sama Arab. Yahudi ambil kesempatan, dia lagakan kami. Ya Rasulullah, kalaulah boleh kau datang pada kami, duduk dengan kami, tidak ada manusia yang lebih mulia pada engkau ya Rasulullah. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi seronok. Kamu nak terima aku? Ya Rasulullah. Kalau kau boleh satukan kami, tidak ada manusia lebih mulia kecuali engkau ya Rasulullah. Itu ceritanya, tuan-tuan, bagaimana bibit-bibit Nabi mula merancang nak hijrah ke Madinah. Tengok ada respon. 6 orang dikata, kami akan pulang ke Yathrib dan kami akan ceritakan benda ni. Nabi dah muncul, memang betul dia orangnya, dan dia bangsa kita, bangsa Arab. Orang Arab kan dia punya asabiah dia kuat. Dan asabiah ni, tuan-tuan kena ingat, bukan asabiah ni tak boleh secara total, tak. Asabiah yang tak dibenarkan itu, Nabi kata, antu'ina akhaka ala zulmin. Benda tak betul, kau tetap sokong juga. Memang confirm salah, kau sokong juga. Itu memang asabiah bodoh lah. Tapi asabiah tu penting. Orang kata apa? Kaum itu penting. Kalau tak, Nabi tak kata al-a'immatu min Quraisyin. Hendaklah pemerintah itu di kalangan Quraisy, sebab dia majority. Lalu tuan-tuan, 6 orang ni kata, baiklah, kalau begitu kami minta izin dulu, kami balik ke Yathrib. InsyaAllah tahun depan kita bertemu lagi wahai Muhammad. Aku bawa kawan-kawan ramai untuk bertemu dengan kau. Dia kata, baiklah. Pada tahun 11 kenabian Nabi SAW, diorang bawa seramai 12 orang bertemu dengan Rasulullah SAW. Tahun 12 kenabian Nabi, bertemu dengan Nabi SAW. 12 orang ni beriman dengan Nabi, dan berlakulah bai'ah pertama. Perjanjian pertama, bai'ah Aqabah al-Ula. Perjanjian tersebut dia kata apa? Beriman dengan Allah, jangan syirikkan Allah, jangan berzina, jangan merompak, jangan membunuh anak-anak kamu. Perjanjian basic ni, tuan-tuan, lebih pada akidah. Tu je. Dan 12 orang ni berjanji setia. Dekat mana lokasi tu? Dekat tempat orang melontar jamrah yang ketiga yang besar tu, jamrah Aqabah atau jamrah Al-Kubra tu. Bila dah habis perjanjian ni, tuan-tuan, 12 orang ni balik ke Madinah, ke Yathrib, dan Nabi hantar seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair menjadi duta Nabi yang pertama. Dialah orang pertama yang Nabi hantar untuk berdakwah ke Madinah. Dan dipilih Mus'ab, kenapa? Mus'ab ni asalnya anak datuk, tuan-tuan, anak Tan Sri, orang kaya Mekah.
dan kedudukannya, status dia, educated dia, kepakaran dia melayakkan dia menjadi pendakwah pertama yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ringkaskan cerita. Berdakwahlah, berdakwah beberapa bulan tuan-tuan, sekejap aja dengan izin Allah. Boleh dikatakan di Madinah ketika itu tidak ada satu rumah pun kecuali dah ada orang beriman. Pada tahun 13 kenabian Nabi, pada tahun depan Nabi akan hijrah, datang seramai 200 orang daripada Yathrib ke Madinah buat haji. 200 orang. Tapi dalam 200 orang tuan-tuan, dah ada 73 orang yang beriman dengan Nabi SAW. Dan diorang datang ni rahsia. Diorang ikut rombongan ni, ikut package ni tuan-tuan, tapi rahsia. Diorang dah pakat sama-sama diorang, kita akan bertemu dengan Nabi. Dan kita kena ingat, keadaan keamanan di Mekah tak bagus. Kita orang luar, pertemuan yang akan kita buat dengan Nabi sulit, sangat-sangat sulit. Kalau pecah rahsia, mati kita. Jadi kita akan bertemu Nabi pada waktu sekian-sekian, lebih kurang sebelum subuh, pukul 3 pagi gitu tuan-tuan. Okey, sikit lagi boleh bertahan tuan-tuan? Boleh? Aku tak boleh macam korang ni. Lek lambat dah aku nak datang kat seorang korang ni. Ya tuan-tuan semua, dalam 73 orang tadi, ada tak salah 3 orang perempuan ataupun 2 orang perempuan. Diorang rahsiakan sungguh benda ni. Dan tuan-tuan tahu tak siapa ketua rombongan jemaah haji, jemaah tabung haji Madinah? Tahu tak siapa ketua dia masa tu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kau kenal nama ni tak? Biasa dengar nama ni? Janganlah tak biasa. Bapak munafik, kau tahu tak? Tapi masa tu dia belum dapat lagi title bapak munafik. Sebab Nabi belum hijrah lagi. Title tu dapat depan Nabi hijrah. Nak bagi tahu Abdullah bin Ubay bukan sebarangan, tahu tak? Ketua jemaah haji, mutawif, kau tahu tak? Kau jangan main-main. Tapi itulah ketua munafik di Madinah. Kau jangan main-main. Perjuangan Islam ni bukan boleh. Oh jangan tuan-tuan. Okey, balik ke cerita kita. Jadi pada malam tu 73 orang ni tuan-tuan keluar daripada kemah masing-masing dalam keadaan sulit sangat-sangat. Keluar 2 orang, seorang. Dan dia kata dah, kalau kawan member tidur, dia tertidur kan, jangan kejut, lantak kau, jangan. Tak tidur, tahan mata, minum kopi redik malam tu. Pasal jumpa pukul 2 pagi, 3 pagi ni. Lalu mereka pun bertemu dengan Nabi SAW dekat kawasan Jamrah tu. Dia ringkaskan cerita, malam tu yang menemani Nabi, Abbas belum beriman lagi tau. Pakcik Nabi, Abbas beriman bila? Lepas perang Badar baru beriman. Ali bin Abi Talib, Abu Bakar As-Siddiq menemani Nabi. Dan Abbas menjadi jurucakap malam tu. Bertemu 73, gelap ni, gelap. Tak nampak apa. Bertemankan bintang dan bulan sahaja. Kalau tuan-tuan ada pengalaman duduk dekat Mina, boleh bayangkan suasana tu. Apa kata Abbas? Wahai orang-orang Yathrib, sesungguhnya tidak ada orang yang paling kami sayangi di Makkah kecuali Muhammad. Muhammad ni anak saudaraku. Kami sayang sangat dengan dia. Kami sanggup mati untuk dia. Padahal Abbas tak beriman lagi masa tu. Kamu semua, kalau kamu sanggup terima Muhammad dan kamu sanggup tanggung risiko, sanggup bergadai nyawa untuk Muhammad, ambillah dia bawa ke Yathrib, ke Madinah. Tapi kalau kamu tak sanggup tanggung risiko, biarkan kami jaga dia dekat sini. Diam diam. Maka Nabi SAW pun bacakan bai'ah ni. Ya, bai'ah ni perjanjian yang kedua, bai'atul Aqabah yang kedua ni. Dia kata apa? Beriman dengan Allah macam bai'ah pertama, jangan berzina, bla bla semua tu. Dan ada bai'ah janji tambahan. Ala an tamna'uni kama tamna'una nisa'akum wa abna'akum innama wasatu ilaikum. Hendaklah kamu mempertahankan aku sebagaimana kamu mempertahankan anak kamu, diri kamu, isteri kamu ketika aku sampai di Madinah nanti. Maknanya apa? Sanggup mati kerana Rasulullah SAW. Nabi sebut tu tuan-tuan, orang-orang yang datang malam tu 73, diam belaka, bangkit seorang wakil daripada kumpulan dia kata apa? Ya Rasulullah, lau qabilna fama liqa'u dhalik. Kalau kami terima perjanjian ini, apa yang kami dapat? Tuan-tuan tahu apa jawapan Nabi SAW? Nabi jawab sepatah je, Al-Jannah, syurga. Nabi tak kata kalau kau terima, kita akan buat projek
lebuh raya menghubungkan antara Mekah dan Madinah. Masyuk. Kita akan buat kereta api laju. Masyuk. Kita akan buat bla 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 bla, projek tu projek ni. Nabi tak ajar dunia tuan-tuan kepada perjuangan Islam. Nabi tak ajar. Lau kana aradan qariban wa safaran qasiran lattaba'uk walakin ba'udat alaihim syuqqah. Kalau perjuangan Islam ni mudah, cepat, ramai orang follow kau wahai Muhammad. Tapi awal-awal Allah kata perjalanan Islam itu jauh dan susah. Jauh tu boleh tahan Syekh. Susah tu kita jam. Jauh pun aku boleh hadap lagi. Kalau susah lagi, aduh. Dah lah, jauh susah lagi. Macam kat Mekah pun ni sikit panas kau tu cuaca. Masjidil Haram, masjid dengan hotel jauh tuan-tuan. Boleh tahan lagi. Tapi tang panas tu tak sanggup bang. Oi. Kau keluar, kau turun hotel, terbakar muka ni. Terbakar. Aku pakai spek ni kau tahu. Frame spek aku ni panas. Aduh. Panas ni kau tahu tak? Batang payung kau pegang, batang payung tu panas kau tahu tak? Ya Allah, itu yang bercinta lagi Masjidil Haram tu. Aduh, lemahnya lah. Lalu tuan-tuan semua, Nabi kata, kalau kamu terima, kamu dapat syurga. Tuan-tuan tahu apa respon orang-orang ni? Qabilna ya Rasulullah. Kami terima ya Rasulullah. Itu yang Nabi sayang sangat dengan orang Ansar ni. Dia orang tak kata syurga. Syurga tu datang apa? Best sangat ke ya Rasulullah? Ada merry-go-round, ada waterfall, ada swimming pool, ada bla 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 bla. Lepas tu tak ada pula orang tanya, betul ke ni? Ya tak takut. Itu yang bagusnya orang Ansar ni tuan. Iman orang solid, kau tahu tak? Qabilna, kami terima. Bila terima, semuanya berjabat salam dengan Nabi SAW. Sebab tu anda katakan tadi, jasa orang Ansar pada Nabi besar. Sehingga Nabi kata apa? Hubbul ansari minal iman. Menyayangi orang Al-Ansar sebahagian daripada keimanan. Tuan-tuan semua, bila habis bai'ah tu, para sahabat ni pulang ke Madinah sebagai bersiap sedia untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sedikit perkongsian kita pada malam ni. Itu pun saya dah sensor banyak tuan-tuan. Saya dah potong iklan ni. Kalau saya tak potong iklan ni 9.30 tak habis tuan-tuan. Bonus sebelum PRN dekat Jeram 9.30 habis. Itu pun sensor juga tuan-tuan. Ala kulli hal, insya-Allah panjang umur rezeki, kita jumpa lain kali. Semoga ada manfaat dengan apa yang saya kongsikan pada malam ini. Dan akhir sekali ada sikit iklan tuan-tuan je. Kat mana tabung ni Ustaz? Okey, itu tabung. Untuk makluman, kami ada Mahat di Shah Alam, Mahat Turas Al-Islami di Seksyen 16. Kami menyewa 12 shop lot. Dan Alhamdulillah, kita orang dah dapat tanah 3 ekar dekat Bukit Kapar Meru. Dan kami dah, orang kata, submit pelan semua dekat MPK, Majlis Perbandaran Kelang. Dan tunggu kelulusan sekarang ni. Jadi sekarang ni kami buka untuk wakaf lah. Ya, jadi amat-amat saya memohon pada tuan-tuan semua untuk berwakaf untuk pembinaan Mahat kami, Mahat Turas Al-Islami yang baru di Bukit Kapar Meru. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Dan itulah sedikit usaha kita untuk meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir.